Kita start Start kan? Dah baik, speed dah baik. Speed dah baik lah. Dah punya Skype? Kau dah dah. Dah? Memang lah. Macam mana bunyi Skype? Bunyi Skype tu muka surah ayat 38 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ni insya-Allah kita sampai ke muka surat 85. Jadi pada ayat ni insya-Allah sambungan daripada ayat yang telah dibincangkan pada sesi lepas pada minggu lepas. Ada sesi minggu lepas minta maaf lah sebab sibuk tahap tak tinggi sikit minggu lepas. Tak sempat nak record. Jadi insya-Allah pada ayat yang lepas iaitu daripada ayat 36. Jadi Allah menyuruh kita supaya beribadah, memperhambakan diri kepada Allah dan jangan bersyirik dengannya. Dan kemudian menyuruh kita supaya berbuat baik kepada ibu bapa dan juga kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, dan juga tetangga-tetangga yang dekat dan juga jauh, dan juga kawan-kawan, dan juga orang musafir, dan juga hamba-hamba. Kemudian Allah mengatakan dalam ayat 36 akhirnya, iaitu Allah Ta'ala tidak suka kepada orang yang mukhtalan fakhura. Jadi mukhtalan fakhura ini itu orang-orang yang menyombong dan membanggakan diri. Kemudian disebutkan sifat, iaitu siapakah orang yang dikatakan sombong dan juga membanggakan diri ni. Jadi biasanya dalam Quran ni dia akan ayat-ayat yang datang selepas tu dia explainkan maksud ayat sebelum daripada tu. Jadi bila Allah kata Allah tak suka kepada orang yang sombong dan membanggakan diri ni, kemudian dia explain lah apakah yang dimaksudkan dengan orang-orang tu, iaitu ayat 37. Ayat 37, sebab kemungkinan kita ni kita boleh tafsirkan, kita boleh kata orang ni sombong, orang ni sombong, orang ni sombong. Macam mana orang sombong ni? Jadi kadang-kadang dia punya word tu dia boleh ditafsirkan macam-macam. Jadi orang kata ini sombong, ini tak sombong. Samalah seperti mungkin dalam perkataan al-kibru, dalam ataupun al-kibru ni dalam bahasa Arab maksudnya orang yang sombong lah, kita kata orang sombong. Tapi apa maksud sombong ni? Jadi pada satu masa di zaman Nabi ni ada keliru sikit. Dia kata sombong. Ada seorang sahabat, dia suka pakai baju yang cantik dan juga kasut yang cantik. Jadi dia rasa, aku ni sombong ke? Macam tu. Jadi kemudian Nabi explain kan, maksud sombong tu bukan macam tu. Maksud sombong ni ialah, Nabi kata ialah batarul haq wa ramtun nas. Nabi kata sombong ni iaitu yang Nabi kata tak akan masuk syurga yang orang yang ada dalam hatinya sebiji sawi daripada sombong. Tapi jadi sombong tu explanationnya ialah Nabi terangkan selepas benda tu. Kerana sahabat-sahabat dia keliru. Nanti takut kata you ni sombong lah ni, ni yang tak masuk syurga ni. Macam tu. Nanti orang cakap ini yang sombong ni tak masuk syurga ni. Dia salah sombong tu pakai kereta besar. Nanti orang kata macam tu kan. Jadi dia keliru perkataan-perkataan tu. Jadi kerana tu Nabi pun sebut maksud sombong tu ialah ghamtun nas atau batarul haq wa ghamtun nas, iaitu sombong ni maksudnya orang yang menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itu maksud sombong. Bukannya maksud sombong ni orang yang suka pakai benda-benda cantik dan juga orang yang suka tunjukkan yang Allah Ta'ala beri pada dia. Bukan maksud macam tu Jadi itu maksud dia.
Jadi kalau siapa walaupun dia miskin, tapi kalau dia tolak kebenaran, benda yang betul dia tolak. Jadi itu maksudnya sombong. Itu maksud sombong. Jadi begitu juga dalam ayat ni. Contohnya. Contoh ni ayat ni, ayat yang 30. Minta maaf lah saya patah balik ke belakang sikit. Ya. Dan merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain. Ghamtun nas kata. Dia rasa dia je tinggi, orang lain tu rendah. Jadi kalau dia sendiri nak buat macam mana, itu terpulang pada dia kan. Tapi kalau dia start aja ditolak kebenaran, iyalah kadang-kadang kita kan, kalau kebenaran tu kadang-kadang datang daripada orang yang kita rasa dia ni rendah daripada kita, contohnya kan. Kalau kata ustaz, tiba-tiba datang daripada bukan ustaz. Tiba-tiba yang bukan ustaz tu betul, tapi dia tak nak terima. Walaupun benda tu betul, perkara tu betul, jadi itu adalah sombong tu, masuk dalam sombong. Yang Nabi kata tak masuk syurga tu. Jadi itu contoh lah yang kita nak di sini. Jadi dalam ayat ni Allah kata Allah tak suka kepada mukhtalan faqura. Mukhtalan faqura dalam tu ialah sombong dan membanggakan diri. Jadi maksudnya ialah allazina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Jadi Allah explainkan sifat-sifat orang yang sombong ni, orang yang Allah tak suka ni iaitu orang yang bakhil. Dan juga orang-orang yang menyuruh manusia dengan bakhil. Jadi dah lah dia tu bakhil, orang nak jadi pemurah pun dia kata alah tak payah macam tu kan. Jadi kalau dia bakhil, jadi dia kena diam sudahlah, jangan bising-bising. Jangan orang nak tak bakhil, dia jangan sibuk-sibuk. Jangan suruh orang bakhil. Jadi sepatutnya kalau dia bakhil, dia tolong orang lain, galakkan orang lain supaya jangan bakhil. Itu tak patut juga kan. Tapi lebih baik daripada orang yang dia bakhil tapi dia suruh orang bakhil. Kemudian lagi orang yang sombong ni, wa yaktumu nama atahumullahu min fadlihi wa atadna lil kafirin azaman. Itu saya tak payah hati lah insya-Allah. Ya. Bakhil ni atas apa? Bakhil apa? Harta ataupun kali ikut perkataan bakhil ni dia termasuk semualah bakhil. Bakhil dengan suspend. Bakhil semua. Kalau bakhil orang minta nasihat saja. Minta nasihat sikit, kata alah malas aku. Nasihat. Jangan banyak bagi nasihat, jangan bagi. Itu pun bakhil juga, bakhil nasihat ya. Bakhil apa ni? Bakhil ilmu sama juga. Bakhil juga tu. Okeylah insya-Allah. Kemudian ayat ni seterusnya lagi ni tanda-tanda orang yang ni ialah orang yang sombong dan Allah tak suka ni ialah orang-orang yang ayat yang kita baca pada malam ni iaitu 38. Wallazina yunfikuna amwalahum ria'an nas, iaitu orang yang ada dia tak bakhil, dia dah berikan harta dia tapi dia beri tu kerana ria'an nas. Ria'an nas nak tunjuk kepada orang. Riya, kita panggil riya. Ria'an nas. Dia nak tunjuk kepada orang. Wala yu'minuna billahi wal yawmil akhir wala bil yawmil akhir, dan dia tidak beriman dengan Allah dan tidak beriman kepada akhirat. Jadi dalam tafsir dia kaitkan dekat sini iaitu orang yang biasanya riak ni ialah orang yang tidak beriman. Sebab kalau orang beriman, dia bila beriman dengan Allah, bila beriman dengan hari akhirat, mestilah kita nak hari akhirat dan kita nak balasan akhirat. Jadi kenapa seorang tu boleh buat sesuatu benda, dia menghabiskan harta dia, dia infakkan harta dia, tiba-tiba kerana nak yang dunia. Jadi maknanya bodoh sangat orang macam tu. Sebab bila dia nak kepada yang dunia, maka dia tak dapat yang akhirat. Jadi tanda orang yang macam tu ialah orang itu tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kemudian wa man yakuni syaitanu lahu qarina fasa'a qarina. Ini satu lagi ayat yang kita panggil qarin. Ayat qarin. Orang panggil ada orang ambil syaitan jadi qarin, jadi kawan. Qarin ni kawan maknanya. Teman qarin. Orang yang duduk bersama dia sentiasa. Jadi ada juga manusia ni Allah kata yang mana sesiapa yang mengambil waman yakuni syaitanu lahu qarina, sesiapa yang berkawan dengan syaitan. Maknanya berkawan kat sini ke mana-mana dia pergi, dia ada syaitan dia tu. Memang kita pun ada syaitan juga. Nabi kata semua orang ada syaitan dia. Nabi pun ada syaitan dia. Tapi syaitan tu kita tak boleh nak halau lah dia. Memang dia kerja dia ikut kita kan. Sayyidina Umar dia yang syaitan takut kat dia. Bila dia jalan satu jalan, syaitan dah tak lalu dah 7 hari tempat lalu, sebab aura dia tu, bau dia pun syaitan dah takut kan. Tapi kita ni semua ada syaitan. Tapi beza antara syaitan ikut kita dengan kita ambil dia jadi member, jadi kawan. Jadi ayat ni kata waman yakuni syaitanu lahu qarina, sesiapa yang mana syaitan ni jadi kawan dia, maka itulah seburuk-buruk kawan.
Maknanya duduk bersembang dengan dia, tak macam mana. Macam itulah. Semua dia ikut syaitan. Syaitan ni maknanya kerja dia memang Allah Ta'ala jadikan supaya dia ni memberi nasihat pada kita kan. Jadi konsultan lah pada kita. Jadi apa-apa kita akan tanya dia kan biasa. Kalau jadi itulah seburuk-buruk kawan ada juga orang panggil orang yang berbomoh, orang main-main apa ni kan, dia panggil dia ambil korin. Tu ambil jin jadi korin dia tu. Itu cerita lain pula tu. Cerita yang tak jenis tak tua, tak apa tu, pakai susuk. Itu pun apa ni, korin juga tu. Kemudian lagi ayat 39, ayat ni ayat 39 ni, wa ma za alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir. Nada ayat ni, nada dia punya apa ni, dia punya irama ayat ni ialah Allah Subhanahu Wa Taala nak kata kepada kita dan kepada sesiapa sajalah, iaitu orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat ini, dan juga orang yang tidak mahu infak ini. Pelik dia kata, makna wa ma za alaihim, apa mudaratnya, ataupun kata apa masalahnya orang ini tidak beriman. Sebab kalau kita beriman dengan tak beriman, tak adalah sampai tak boleh makan tak. Maknanya adakah bila kita beriman kita tak boleh makan? Tak. Beriman dengan tak beriman tak memberatkan kita pun. InsyaAllah kita boleh bernafas macam biasa juga kalau kita beriman tak. Tapi ayat ni dia kata, kenapalah pelik sangat mereka ni tak nak beriman dengan Allah dan hari akhirat. Sedangkan kalau mereka beriman boleh hidup juga. Tak beriman pun, tak beriman mereka akan hidup, tapi hidupnya hanya hidup dalam 65 tahun 70 tahun saja kan. Selepas daripada tu hanya semata-mata kerana beriman. Beriman ni bukannya susah sangat kan. Hanya just beriman, kita yakin kan. So yakin dengan tak yakin, macam kita lah katakan. Kita percaya tak percaya. Kalau ada ni dah tak ada lesen, tak ada road tag mati. Kereta number pun tak ada, lampu pun tak ada, polis ada kat depan. Kalau kau tak percaya, tak percaya. Kenapalah tak nak percaya? Kalau percaya apa salahnya? Jadi dan lagi peliklah kenapa mereka ni tidak mahu berinfakkan daripada apa yang Allah Taala rezekikan. Ini pun satu, iaitu dua lah kat sini. Satunya Allah menunjukkan, dia panggil sini istifham ingkari, maknanya pelik kan. Pelik kat sini. Satu, yang pertama pelik, kenapalah mereka ni tak nak beriman. Yang keduanya, kenapalah mereka ni tidak mahu menginfakkan apa yang Allah Taala beri rezeki kepada mereka. Sebab Allah Taala rezeki ni semua benda yang kita dapat ni daripada Allah. Dan kemudian kalau kita tak mau infakkan pada apa yang Allah Taala suruh, kita habis juga benda tu. Tak ada orang, maknanya kalau dia mati, kalau katakan dia ada harta katakan 10 juta. So dia okey, tak ada lah, sama juga kan tak? Maknanya duit apa yang ada pada kita kan habis juga. Jadi sama ada kita habiskan pada benda yang dapat pahala ataupun habis pada benda yang tak ada pahala. Jadi Allah kata kat sini, peliklah orang yang tak nak menginfakkan harta dia, menafkah harta dia di jalan Allah. Wa kana Allahu bihim alima. Kemudian lagi saya petik-petik insya-Allah. Ayat 41 disebutkan kat sini, iaitu ayat yang pada satu masa Nabi dia pernah baca ayat ni, surah An-Nisa ni dalam sembahyang dia. Bila sampai ayat ni dia baca banyak kali, ayat 41 dia baca, maknanya baca ulang tak berhenti. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Jadi maksud ayat ni iaitu macam mana jika sekiranya bila kami bawa datang dengan setiap umat itu dengan saksi, dan kemudian kami bawa kamu pula menjadi saksi kepada mereka. Mereka ni maknanya umat kamu. Jadi di hari akhirat nanti Allah Taala akan bawa setiap manusia ni maknanya ikut bangsa-bangsa, ikut satu umat macam tu Umat Nabi Musa. Jadi mula-mula bawa umat Nabi Musa. Bila umat Nabi Musa, Allah Taala tanya mereka, tahu tak tahu? Buat tak buat? Tahu tak ni boleh, ni tak boleh, ini halal, ini haram, ini dosa, ini pahala. Tahu tak? Jadi macam-macam lah dalam umat Nabi Musa ni. Akan ada yang kata yang beriman tu, yang betul-betul cakap tahulah. Yang tak beriman, yang jahat ni, yang maksiat ni, biasanya akan cakap tak tahulah kan. Biasalah macam sama macam kita juga tak. Kalau tahu tak salah tahu tak ni? Tak tahu, kita tak ada orang beritahu pun. Macam itulah. Jadi pada masa inilah datanglah Allah Taala akan bawa datang Nabi Musa. Nabi Musa, sekarang ni kau beritahu tak kat dia orang? Jadi Nabi Musa kata, aku dah beritahu dah. Itu nama dia syahid. Itu nama dia saksi. Jadi maknanya Nabi Musa akan menjadi saksi kepada umat dia. Dan semua umat nanti akan ada orang yang akan jadi saksi. Tapi jadi Allah Taala kata kat sini,
Dan kami akan bawa kamu, wahai Muhammad, menjadi saksi kepada umat kamu. Maknanya Nabi Muhammad nanti dia akan bawa umat Nabi Muhammad semua, dia letakkan di atas mahsyar, kemudian Allah Taala tanya, tahu tak? Tahu tak? Tahu tak? Okay. Jadi adalah orang kita ni yang ahli maksiat ni akan kata tak tahu, tak tahu. Tapi kalau orang yang baik dia kata tahu, tahu. Jadi Allah Taala akan bawa Nabi Muhammad ni untuk menjadi saksi. Allah akan tanya, wahai Muhammad, kau dah beritahu tak? Sebab itulah pada masa akhir di apa ni, di padang semasa akhir umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di padang Arafah kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap last sekali, dia cakap Allahumma hal ballagtu Allahumma fashhad. Dia kata, ya Allah, adakah aku dah sampaikan? Dah kan. Jadi Allah kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ya Allah, jadilah engkau saksi kepada aku sekarang ni. Jadi ada satu ayat lain yang menceritakan bahawa di akhirat nanti manusia murni akan semua bawa hujah, dia panggil. Bawa hujah ni maknanya dia akan kata, tak ada. Jadi Allah Taala akan bawa Rasul ni untuk menjadi saksi. Saksi mengatakan bahawa dia dah sampaikan. Rasul sudah sampaikan. Jadi persoalan kat sini juga dalam ayat yang kita dah pernah baca dulu, soal Baqarah, ayat 143. Pernah dulu kita baca ayat ni, iaitu Nabi-Nabi ni dia menjadi saksi kepada umat dia. Semua Nabi akan menjadi saksi. Tetapi Nabi ni dia tak jumpa dengan semua umat dia. Nabi-Nabi terdahulu dia jumpa dengan umat dia. Tapi Nabi Muhammad SAW dia tak jumpa dengan semua umat dia. Dia dah wafat 1400 tahun dulu. Tapi Islam ni adalah kekal sampai hari akhirat. Dan tak ada lagi Rasul-Rasul dah satu. Jadi dalam ayat 143 dia sebut bahawa umat Nabi Muhammad akan menjadi saksi kepada manusia lain. Maksudnya setiap daripada kita ni akan jadi saksi kepada umat Nabi Muhammad yang hidup pada masa ni. Macam tu kan? Betul kan? Jadi maksudnya macam ni lah. Kalau lah kata kita tinggal di Brunei ni, kita tinggal di Brunei, orang nanti semua manusia yang duduk di Brunei lah di zaman kita ni pada tahun 2008 ini, nanti akan dibawa di akhirat, akan ditanya, kamu tahu tak pasal Islam? Kamu tahu tak ini boleh, ini tak boleh? Semua macam tu. Kemudian dia kata tak tahu. Jadi dia akan bawa lah yang Islam. Kita semualah kan, orang Islam ini. Macam mana kamu hidup 2008 tak? Ada kan pada tarikh tu, 10 hari bulan ni. 10 hari bulan April ni ada hidup. Tengok tarikh mati memang tak mati lagi masa tu kan. Jadi Allah Taala akan tanya kita, kenapa dia ni tak tahu? Jadi pada masa itulah dia katakan kan, akan dihukum orang Islam lebih dahulu daripada orang yang bukan Islam, kerana mereka tidak menjadi saksi. Jadi ayat ni, walaupun ayat ni adalah untuk Nabi Muhammad, tapi dia terkena kepada kita jugalah, sebab kita akan menjadi saksi kepada orang-orang yang hidup selepas daripada zaman Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah dalam sejarah sahabat Nabi ni, mereka ni tak duduk di Madinah tu. Walaupun dikatakan kalau ikutnya Mekah dan Madinah ni tempat yang paling baik atas dunia ni. Tempat yang mana kalau sembahyang sunat pun masya-Allah pahala dia berpuluh ribu kali ganda kan. Ada yang kata 100,000 kali ganda, ada kata 50,000, ada kata kurang sikit. Tapi mereka ni tak duduk kat situ. Sebab mereka takut nanti Allah akan tanya mereka. Nanti orang India nanti tak tahu pasal Islam, siapa salah? Mereka yang salah. Nanti orang Afrika tak tahu, orang Europe tak tahu, jadi mereka pun bertebaran atas muka bumi ni sebab nak laksanakan ini. Dipanggil melaksanakan saksi mereka ni kepada, nak gantikan Nabi menjadi saksi kepada umat manusia. Dalam ayat 42. Ayat 40. Ya? Allah tanya mereka, apakah mudaratnya? Kamu tidak beriman. Di mana datang macam masalah ada hidayah dan fikirkan sebelum orang tu di Islamkan ataupun orang semua beriman. Maksudnya walaupun orang belajar mana pun kalau ada tak ada hidayah. Dia ada dua side lah benda ni kan, perkara ni. Side yang pertamanya side kita panggil iradat Allah ataupun masyiah Allah ataupun qadar Allah. Itu satu side lain. Satu side lain side kita. Side kita ni maknanya kita ni
Allah minta supaya kita ni beriman, Allah minta supaya kita ni menjadi baik, buat amal soleh. Itu yang Allah minta dari kita. Ada dua side yang berbeza ni Haji. So side yang Allah tu ialah Allah dah tetapkan perkara tu. Kemudian side kita ni Allah tunjukkan kepada kita dua jalan. Wa hadainahun najdain. Allah tunjukkan kepada kita dua jalan. Jadi kita nampak dua jalan tu. Jadi yang pentingnya kita ni nampak tak nampak mana betul mana salah. Jadi bila kita dah nampak mana betul mana salah, so kita ikut yang salah, itu salah kita. Dia tak boleh campur aduk dengan apa ni yang kita kata yang side sebelah Allah tu, Allah tetapkan tu. Sebab kita tak tahu apa yang Allah tetapkan untuk kita dan kita tak tahu apa yang Allah tetapkan untuk orang lain. Jadi kita tak tahu apa yang akan berlaku. Jadi oleh kerana tu kita ni diminta supaya kita ni beriman. Jadi sebab tu kadang-kadang kita ni kita nak buat satu benda yang baik. Kita nampak dah benda ni baik, kita nak buat benda baik, tapi kadang-kadang tak tercapai benda tu. Kita nak pergi masjid contohnya kan. Sampai tengah jalan tak kereta mati. Sudah nak pergi masjid. Jadi kita dah dapat pahala tu. Sebab kita dah berusaha nak buat. Jadi itu tempatnya lah. Kadang-kadang Nabi kata sesiapa yang berniat nak bangun malam, dia tidur, dia nak bangun malam, kemudian tertidur sampai subuh, tapi dia akan dapat pahala bangun malam tu. Walaupun dia tak bangun malam. Dia tak solat qiyam, tak tahajud solat. Macam tu dia. Jadi Allah Taala buat perkara ni iaitu ada qadar ni supaya kita ni tidak rasa frust bila kita tak dapat satu benda. Macam kita nak buat Allah tak dapat. Macam kita nak cerita dah kepada orang tentang Islam, tentang benda baik, tapi orang tu tak nak dengar juga. Dah ajak dah datang ke Quran Circle ni tak nak datang juga. Dah macam mana kan dah ajak habis usaha dah aku. Macam tu lah. Jadi itu dah takdir Allah kita kata kan. Jadi hidayah Allah tak ada kat situ kan. Tapi sebelum daripada tu kita tak tahu hidayah yang ada tak ada. Jadi tanggungjawab kita untuk berusaha. Untuk cuba lah. Macam tu je insya-Allah. Kemudian dalam ayat 42 ni Allah ceritakan tentang di mana orang-orang yang kafir ni dan juga orang yang bermaksiat kepada Rasul, tak nak ikut Rasul ini, pada hari akhirat disebutkan tahap kefrustan mereka tu. Tak kekecewaan mereka tu, mereka ni akan kata, dia kata lau tusawwa bihimul ardu yauma idzin yawaddul ladzina kafaru wa asaw rasul lau tusawwa bihimul ardu. Mereka nak tak boleh mereka ni jadi tanah. Maknanya tanah tengok-tengok kan dibangkitkan balik. Kalau boleh nak jadi tanah wala yaktumunallah hadisa, dan Allah Taala mereka ni tidak tidak dapat menyembunyikan daripada Allah sesuatu benda pun yang berlaku. Jadi pada hari akhirat kita di sini kan, dalam banyak lagi ayat yang lain yang kata dalam surah An-Nazi'at pun ada kan. Allah Taala sebutkan mereka ni lau kuntu turaba, dia kata alangkah eloknya kalau aku ni jadi pasir, jadi tanah je. Jadi pada masa tu barulah nak jadi tanah atas dunia ni, nak jadi bumi, nak jadi manusia kan. Apa nak jadi tanah? Jadi tanah sekarang lah. Macam tu kan. Sebab apa? Sebab mereka takut dihukum. Kemudian ayat 43 tentang hukum. Satu hukum iaitu hukum, ada beberapa hukum dalam tu. Ayat 43 itu hukum arak. Jadi hukum arak ni ada 3 peringkat dalam Islam. Yang pertama sekali, hukum arak ni orang Islam minum arak. Adalah sahabat-sahabat Nabi ni yang memang kuat minum arak. Abdul Rahman bin Auf, Ali, Hamzah, Umar, tu semua yang minum arak belaka lah tu. Jadi zaman Mekah mereka ni tak jadi masalah, boleh minum arak semua. Jadi bila tanya arak ni macam mana, Allah kata arak ni ada baik, ada tak baik. Macam tu dia cakap. Jadi Umar ni yang suka sangat minum arak ni, dia kata ya Allah, dia minum arak ni. Lepas tu turunlah ayat yang kata arak ni ada baik, ada buruk, ada tak baik. Dia kata tak puas hati, dia kata ya Allah turunlah bagi clear sikit. Dia tak puas hati lepas tu lama turun pula ayat ni. Ayat ni yang kedua. Iaitu jangan, wahai orang beriman, jangan kamu dekati solat dalam keadaan kamu mabuk. Jadi sebab kesnya ada sahabat-sahabat mereka ni biasalah jamu-jamu dulu, lepas tu sembahyang isyak. Sembahyang isyak dalam keadaan mabuk. Adalah dalam tu dia bacalah surah qul a'udzu qul ya ayyuhal kafirun. Baca mengarut-ngarut ni. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa nahnu na'budu ma ta'budun. Maksud dia situ, wahai orang kafir, aku tak sembah apa yang kamu sembah, tapi kami semua sembah apa yang mereka sembah. Macam tu.
Jadi mengapu mabuk kan. Jadi bila mengarut macam tu turunlah ayat ni. Wahai orang beriman, jangan kamu pergi semayang dalam keadaan kamu ni mabuk. Maknanya minum dulu, minum dulu puas-puas. Bila hilang-hilang mabuk tu barulah semayang. Macam tu. Ataupun lepas daripada tu mereka pun semayang dulu. Habis semayang barulah pergi mabuk. Belum haram lagi. Tapi Saidina Umar tak puas hati lagi. Dia doa lagi. Dalam buku haji tu ada cerita pasal doa tu kan. Saidina Umar doa lagi. Dia kata, ya Allah, bagi clear sikit lagi lah. Tak clear ni. Sebenarnya boleh ke tak boleh arak ni? Dia bukan tak nak tinggalkan arak tu, tapi sebab hukum tak clear. Hukum macam main-main apa ni? Jangan dekati je. Jangan dekati masa semayang je. Maknanya masa tak semayang tak kisah. Boleh mabuk lah maknanya. Faham gitu kan? Betul kan ni? Sampailah turun ayat surah Al-Maidah yang mengharamkan penuh. Jadi bila haram innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzun min amali syaitan. Bila turun ayat tu, Saidina Umar kata, okey, yang ni baru betul. Dah clear sekarang ni. Okey, tak nak lah. Dia pun tak minum arak selepas pada tu. Maknanya dalam kisah-kisah ni adalah maknanya cerita menunjukkan bahawa arak ni boleh tinggal. Sebenarnya tak adalah orang yang ketagih. Orang Arab ni memang sangat ketagih lah. Sebab dia orang tak ada kerja sangat kan. Hidup minum arak lah. Jadi akhirnya dia boleh tinggalkan arak macam tu je. Dengan satu ayat je. Nak menunjukkan bahawa orang Islam ni bila kita ni, bila iman kita ni kuat betul-betul pada Allah ni, kalau tahu benda tu tak boleh, memang kita boleh tinggal. Yang ada orang kata kan setengah ayat ni tak boleh ni. Memang dah lama sangat buat benda ni. Tak boleh sebenarnya. Kalau iman tu kuat. Jadi kalau masalahnya kalau iman tak kuat kan. Iman tak kuat ni benda yang kecil pun tak boleh tinggal dalam buku tu, dalam tafsir tu ada disebutkanlah kisah di Sweden pernah dibuat cubaan untuk haramkan arak ni. Tapi tak berjaya. Di Amerika tahun 1919 diharamkan arak seluruh Amerika. 1919 hingga 1933. Selama 14 tahun 14 tahun. Masa tu selepas Perang Dunia Pertama diharamkan arak di Amerika. Tapi tak berjaya. Sebab dia punya kesan ada 500 orang kena hukum bunuh, berapa bilion habis, iklankan kata arak ni tak bagus semua. Tapi tak berjaya juga. Akhirnya 1933 dikembalikan hukum boleh semula arak ni. Jadi nak kata susahnya, habislah dia sebut angka-angka dalam kitab haji tu. Berapa bilion ni, milion ni, sebab berapa orang, 500,000 orang kena tangkap kerana arak ni, macam-macam lah. Nak ceritanya susahnya nak buat satu undang-undang yang mengharamkan benda tu. Sedangkan masa Islam ni simple je. Turun satu ayat ni semua orang pecahkan semua tong-tong arak kat rumah tu. Dan yang tengah-tengah minum pun bila orang baca ayat tu, betul ke ni? Dah. Terus buang masa tu juga kan. Dan sampai di Madinah masa tu dia katakan sampai jadi macam banjir. Bukan banjir lah, macam hujan. Macam lepas hujan turun, air arak tu mengalir. Sebab di rumah tu banyak simpan arak ni. Yang jenis 100 tahun, 200 tahun kan. Lagi lama lagi best kan. Jadi semua dipecahkan semua di Madinah. Sampai tak ada orang minum arak lagi lepas tu. Jadi simpelnya kata Islam ni, sebab apabila dah ada iman ni, semua mudah je. Masalahnya kalau tak ada iman, semua tak berjadi. Kalau datang melalui undang-undang, orang akan buat lain tau. Macam kita kat sini kan. Saya poh juga kat sini. Saya poh kat sini pergi. Sebab susah orang pusing kat sini, seruduk kat sini. Sebab nak juga. Sebab dia nak benda tu. Iman tak ada. Kemudian lagi selepas daripada tu ada hukum-hukum yang berkaitan dengan tayamum. Jadi tak payah teruskan tayamum, mudah kot insya-Allah. Jadi masukkan dalam mana sama sebab dengan arak ni. Sama cerita. Sebab sini dia berkait, iaitu jangan kamu dekati sembahyang dalam keadaan kamu mabuk, satu. Yang satu lagi, jangan kamu dekati sembahyang semasa kamu junub. Jadi mabuk ni seperti sama junub juga dulu, salah macam tu. Kalau kamu junub, jangan pergi sembahyang. Sehinggalah kamu mandi. Yang tadi tu, kalau kamu mabuk, janganlah kamu pergi sembahyang sehinggalah kamu ni sedar balik apa yang kamu cakap. Maknanya dah akal dah datang balik. Macam tu aja. Okey je, insya-Allah.
Kemudian mana lagi insya-Allah. Kemudian ayat 46 lah. Saya pergi ayat 46 Itu kita ambil yang tu je kan. Dah pukul 10 lah. Di antara orang-orang Yahudi ni, iaitu mereka ni memutarbelik kan. Dia apa ni, meletakkan ayat-ayat Taurat mereka ni di tempat-tempat ikut suka dia. Jadi yang kerja banyak yang ubah-ubah kitab Taurat ni, kitab ni, ahli-ahli kitab ni yang banyak ubah ni ialah orang-orang Yahudi lah. Orang Kristian pun sama juga, tapi orang Yahudi lagi banyak. Even Martin Luther pun cakap yang banyak tu orang Yahudi lah, dia kata. Dia pun mengaku juga yang buat Protestan tu. Dia kata orang Yahudi lah yang banyak mengubah-ubah ni. Jadi dalam Quran pun dah sebut dah. Maksudnya masa zaman Nabi Muhammad SAW ni, masa tu orang Yahudi dah ubah dah kitab ni. Maknanya kitab Taurat yang ada pada zaman Nabi Muhammad SAW pun dah ada berubah dah. Jadi mereka ni pula bila bercakap dengan Nabi, mereka cakap main-main. Main-main ni kalau dalam ayat ni disebutkan wa yaquluna sami'na wa asaina wasma' ghayra musma'in wa ra'ina layyan bi alsinatihim. Mereka ni berpusing-pusingkan lidah tu, cakap bunyi tak berapa bunyi. Dia nak sebut benda lain. Jadi dalam sini dalam kita ni bahasa Melayu tapi dalam bahasa Arab ni maksudnya sini dia nak kata satu perkataan yang mana perkataan tu bagus, tapi dia guna perkataan lain yang tak bagus dalam bahasa mereka. Jadi dia nak bila dia cakap macam tu, dia orang ketawa lah sama-sama dia orang. Ketawa itu benda perkataan tu ialah perkataan yang tak elok kepada Nabi. Macam kalau kita kata apalah, dia ejek lah dalam bahasa dia tu. Tapi dia bunyi-bunyi macam lebih kurang aje, tapi sebenarnya dalam bahasa Yahudi. Dia guna bahasa Yahudi. Jadi Allah kata Allah bagi warning kat sini dalam ayat 47. Wahai orang yang diberi kitab, ya ayyuhallazina utul kitab, aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabti. Jadi Allah kata, wahai orang-orang Yahudi semua, orang-orang ahli kitab semua, baik kamu beriman ini. Sebelum daripada kami sapu habis muka kamu ni, kamu pusing balik muka, tumbuh ke belakang. Macam tu lah lebih kurang. Ini ada tafsir kata menghinakan mereka, nanti jadi muka ke belakang. Ataupun kami laknat kamu sebagaimana dilaknat orang-orang kamu yang masa hari Sabtu tu. Kita hari Sabtu, jadi mereka ni ditukarkan kepada monyet, kera dan juga babi. Dua ni isu babi kat Malaysia ni. Malaysia lagi. Malaysia ni macam-macam. Jadi kata laknat. Jadi Allah bagi warning lah. Maknanya perkara ni mungkin boleh berlaku lagi. Iaitu Allah warning kepada orang-orang ni kan, ahli kitab ni baik beriman dia kata. Sebelum daripada Allah tukarkan muka-muka dan juga patah balikkan muka-muka mereka ke belakang, dan juga laknat kamu sebagaimana kami laknat ashab as-sabti, hari Sabtu. Wa kana amrullahi maf'ula, apa yang Allah tetapkan dia akan berlaku. Kemudian tu ayat 48 iaitu masalah syirik. Jadi katakan syirik adalah dosa yang paling besar yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksud dia kat sini ialah kalau seorang tu mati dalam keadaan syirik, maka Allah Taala tak akan ampunkan dia. Tapi kalau dosa-dosa lain, mungkin Allah Taala boleh ampunkan dia. Tapi kalau syirik tak. Jadi maknanya, jadi sebab itulah masalah syirik ni dia kadang-kadang tak nampak. Syirik ni kadang-kadang kita tak sedar. Kalau kita tak belajar, kita tak tahu, kadang-kadang kita syirik kan, tapi kita tak sedar kita ni syirik. Itu yang bahaya kita lah. Kalau sengaja-ngaja kita ni memang tak nak syirik dah. Ada kata saja aku nak syirik juga, biar mati dalam syirik. Tak ada macam tu ke tak? Tapi yang banyak kita ni ialah kita buat benda yang syirik, tapi kita tak tahu benda tu syirik. Kita beriktikad dengan iktikad yang syirik, tapi kita tak tahu benda tu syirik. Jadi ni penting kita belajar lah kan. Iaitu perkara-perkara yang ni. Masa kita biasanya kalau pergi ke Mekah ni, dia ada bagi satu buku kecil 20 perkara yang membatalkan syahadah, something ada tak? Itulah antara benda-benda yang berkaitan dengan akidah lah. Benda-benda yang biasa dibuat oleh orang yang orang Islam, yang benda tu boleh bawa kepada syirik. Tapi orang kadang-kadang tak perasan. Banyaklah contoh-contohnya kan. Jadi yang insya-Allah kan elok juga kita baca, kita faham benda-benda macam tu sebab kadang-kadang kita ni macam kita belajar lah. Kalau kita belajar sembahyang, kalau kita tak belajar perkara yang membatalkan sembahyang, ataupun kita belajar wuduk rukun wuduk, sunat wuduk semua, ambil wuduk semua, tapi tak tahu apa yang membatalkan wuduk. Jadi kita ingat wuduk kita
2-3 hari ada lagi tak? Sebab kita tak tahu perkara yang membatalkan wuduk kan. Bukan macam kalau orang tak tahu je tak. Dia ingat dia ambil sekali cukup. Dia tak belajar lagi. Jadi kita dia macam tu jugalah. Kalau rukun rukun sembahyang ni rukun Islam rukun Islam yang kedua, puasa rukun Islam yang ketiga, zakat, haji, setiap satu rukun tu dia ada yang setiap satu rukun Islam tu dia ada rukun-rukunnya, dia ada syarat-syaratnya. Kemudian dia ada yang membatalkannya. Jadi macam tu juga dengan 2 kalimah syahadah. 2 kalimah syahadah ni seorang tu masuk Islam. Bila masuk Islam, dia tak adalah tak batal. Dia mungkin juga batal. Jadi batal 2 kalimah syahadah ni lagi bahaya. Sebab dia bila batal 2 kalimah syahadah, sembahyang, puasa, zakat, haji semua tak jadi. Tak, sebab syarat sah puasa, zakat, haji tu adalah Islam. Jadi takut-takutnya kita ni terbatal 2 kalimah syahadah tu tapi tak sedar. Sebab apa tak sedar? Sebab kita tak belajar perkara yang membatalkan syahadah tu kan. Jadi ni penting juga kena belajar perkara yang membatalkan syahadah. So adalah buku-buku dia kita insya-Allah boleh ataupun perkara yang membatalkan iman dia panggil. Ada banyak rasanya kat kedai jual benda-benda tu. Kemudian sini itu yang dikatakan syirik ni. Jadi bila syirik ni Allah Taala tak akan ampunkan. Tapi Allah kata wa yaghfiru ma duna zalik liman yasha. Tapi kalau selain daripada syirik Allah Taala akan ampunkan bagi sesiapa yang dikehendakilah. Jadi jangan kita ni terlalu confident sangat pula kan. Tak apalah Allah ampun kan semua kan. Tak ya kan kita ampunkan. Dia tengok muka juga kan tak. Macam tak cukup syarat nak pergi minta kerja. Apa benda pun tak ada jadi kalau kita ni ada smart ada CJ yang cantik kan, cuma tak cukup sikit je kot. Mungkin boleh bagi kan. Kalau tengok hari tu mood apa ni tukar interview tu baik ini apa benda ABC pun tak tahu. Jadi tengok pandang-pandang juga lah kan. Kita nak berharap ni, jangan berharap lebih Baik takut lebih daripada berharap lebih dia ada dua antara takut dan harap tu Jadi kena lebih baik takut lebih daripada harap lebih Kalau harap lebih kita akan cuai. Bila takut lebih kita akan berhati-hati. Wala yuzlamuna fatila. Minta maaf wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima. Okey. Kemudian lagi ayat 49, alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wa la yuzlamuna fatila. Adakah kamu tidak melihat kepada orang yang yuzakku anfusahum, maknanya membersihkan diri dia, maknanya mengatakan diri baik, memuji diri sendirilah kata mengatakan dia ni okey, dia ni baik, dia ni Islam bagus, dia ni jadi dia kata perbuatan macam tu adalah perbuatan yang dicela. Sebab Allah kata balillahu yuzakki man yasha, tapi Allah Taala akan membersihkan siapa yang dikehendakinya. Kalau lah kita kata macam nilah contohnya kan, macam Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf kata dia tak bersalah, tapi orang kata dia bersalah. Jadi dia pun masuk penjara. Tapi last sekali orang tahu juga bahawa dia tidak bersalah. Jadi kita kadang-kadang kan ada orang dia ni macam terlalu-lalu sangat nak kata dia ni baik Jadi Allah Taala akan menunjukkan nanti akhirnya siapakah yang baik, siapa yang tak baik. Macam tu kan. Jadi begitulah juga ni. Dalam ni kalau dalam kisah zaman Nabi ialah orang-orang munafik. Orang munafik ni dia ni memang kalau diceritakan ketua orang munafik ni Abdullah bin Ubay bin Salul nama dia. Dia ni kalau sembahyang memang sembahyang di saf paling depan lah. Tapi last sekali Allah Ta'ala tunjukkan bahawa dia lah kepala orang munafik. Iaitu pada masa dia mati. Bila dia mati turun ayat kata jangan sembahyang atas kubur dia. Allah Ta'ala larang Nabi Muhammad SAW daripada sembahyang atas kubur dia. Jadi sah lah dia baru mati tadi. Jadi Nabi nak pergi sembahyang tiba-tiba turun ayat kata jangan sembahyang atas kubur dia. Sebab dia ni adalah orang munafik. Jadi maknanya orang tahulah dia ni orang munafik. Zaman Nabi dulu walaupun Nabi tahu siapa munafik, tapi Nabi tak cerita. Nabi cerita kepada seorang saja, iaitu Huzaifah. Seorang sahabat nama dia Huzaifah. Jadi Huzaifah seorang je. Bila Nabi wafat, Nabi meninggal, orang lain semua tak tahu. Senarai nama orang munafik di Madinah tu duduk pada Huzaifah saja. Huzaifah semua orang suspend aku ni ada tak ada dalam senarai ni.
Huzaifah ni orang panggil dia apa ni, pemegang amanah. Apa ni nama tu. Dia tak cerita kat orang. Jadi dia Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ni pun dengan hebat-hebat dia, dengan syaitan pun takut kat dia tu. Dia pun rasa sebenarnya nama aku ni ada juga kan. Jadi dia pergilah, kita panggil apa ni, mengendeng ni. Mengendeng tahu kan, mengendeng kan. Pergi kat tepi tu duduk. Huzaifah, cakap lah aku tu tak. Macam tu lah. Sibuk-sibuk. Huzaifah kata sibuk kau ni. Jadi nak katanya apa ni, Sayyidina Umar ni pun takut ni nama jadi orang tu. Jadi sahabat-sahabat Nabi semua tengok bila seorang saja mati di Madinah ni selepas Nabi dah tak ada. Mereka akan tengok Huzaifah ni pergi sembahyang mayat ataupun tak. Kalau Huzaifah pergi sembahyang mayat, mereka akan pergi. Kalau Huzaifah tak pergi sembahyang mayat, itu sahlah orang tu munafik. Jadi sebab tak bagi kan. Jadi tak adalah orang semua tak pergi sembahyang mayat, nanti tak laksanakan fardu kifayah pula kan. Tapi orang akan tahulah ini munafik ke tak. Jadi munafik ni benda duduk dalam hati. Kadang-kadang dia ada banyak lah cerita munafik ni, panjang cerita. Ada munafik sifat, ada munafik akidah, ada munafik macam-macam. Okey ke ikut cukup lah setakat tu malam ni, insyaAllah. Nak pergi tiap-tiap ayat nanti panjang pula cerita, dua muka. Moga-moga kita dapat pengajaran lah sedikit insyaAllah daripada wallahu a'lam bishawab. Jadi dekat sana tu bang. Apa syirik? Syirik itu kan apa ni, terangkan